Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anistanisha binti Abdul Razak akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Prinsip Pengurusan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dalam konteks pendidikan, sastra telah diperkenalkan dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu. Subjek kesusasteraan ini kemudian dibawa juga sebagai satu subjek pilihan bagi pelajar tingkatan 6. Sukatan pelajaran terbaru Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK memperlihatkan kepelbagaian serta penggabung jalinan yang menarik dalam setiap penggal. Penerapan beberapa elemen seperti aspek sastra dan pembangunan, kreativiti, pengurusan dan multimedia menunjukkan aspek-aspek ini mampu diterapkan dalam pembelajaran sastra secara silang ilmu. Objektif kajian saya yang pertama adalah menjelaskan prinsip pengurusan dalam pengajaran dan pembelajaran novel SBDKL. Yang kedua, menganalisis prinsip pengurusan dalam pembelajaran novel SBDKL berdasarkan teori konstruktivisme. Dan yang ketiga, merumuskan prinsip pengurusan dan sastra dalam novel SBDKL. Kajian lepas bagi teori yang digunakan melalui sebuah kajian oleh Dadang Supadan yang bertajuk Teori dan Praktik Pendekatan Konstruktivisme dalam Pembelajaran telah mengemukakan pelbagai perspektif bahawa pendekatan konstruktivisme merupakan satu pendekatan yang mampu menjadi penggerak bagi pelajar memahami sesuatu topik pembelajaran itu dengan lebih mendalam. Kajian lepas bagi novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur oleh Nasirin Abdillah yang bertajuk Fenomena Sosial dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ada menyebut beberapa fenomena sosial yang berlaku dalam novel SBDKL. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis secara menyeluruh tentang fenomena sosial yang ditemui dalam novel itu. Melalui kajian tersebut, dapat dilihat fenomena sosial dalam kalangan masyarakat hari ini semakin berleluasa dan ia sangat memberi impak negatif kepada individu, masyarakat serta negara. Kajian lepas bagi aspek pengurusan oleh Muhammad Zubir bin Ismail, Sarah Bedin, Muhammad Muhtar Abu Hassan dalam kertas kerja yang bertajuk Prinsip Perancangan Penelitian berdasarkan cerita-cerita rakyat telah menggunakan pendekatan pengurusan mengikut pendekatan Muhtar untuk menganalisis teks koleksi 366 cerita rakyat Melayu hasil karya Uthman Putih dan Arifin Said. Hasil kajian memperlihatkan kelima-lima aspek pengurusan diaplikasikan secara mendalam berdasarkan struktur teks seperti watak dan perwatakan, latar, persoalan, nilai, peristiwa dan pemikiran tersirat yang terdapat dalam teks cerita rakyat tersebut. Berikut adalah kerangka konseptual bagi kajian saya. Untuk dapatan kajian, menurut responden 1, penerapan aspek pengurusan dalam sukatan pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif bermula apabila penggubalan sistem baharu pada tahun 2012. Ketika itu, pihak Majlis Peperiksaan Malaysia telah menggubal secara drastik KMK terbahagi kepada dua, iaitu tradisional dan moden. Apabila Kementerian Pelajaran mengumumkan adanya perubahan sukatan pelajaran tingkatan 6 yang diselaraskan seperti di peringkat IPTA yang dikenali sebagai sistem modular. Pendekatan ini membolehkan para guru untuk memilih dan menyusun tajuk pembelajaran bergantung kepada keperluan dan kesesuaian situasi. Kaedah ini membolehkan pelbagai teknik digunakan berdasarkan keupayaan murid dan juga situasi semasa. Penjenamaan semula subjek Kesusasteraan Melayu ini kemudian diubah kepada Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Untuk kesesuaian teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dengan aspek pengurusan, responden 2 menyatakan bahawa beliau selaku tenaga pengajar subjek KMK melihat penerapan elemen pengurusan yang dipadankan dengan teks SBDKL merupakan satu gabungan yang sesuai. Melihat kepada jalan cerita novel ini telah menunjukkan adanya konteks pengurusan yang boleh dilihat secara jelas. Lebih-lebih lagi jika berfokus terhadap aspek pengurusan yang ditonjolkan oleh Encik Muhammad selaku pengurus syarikat firma serba dagang yang merupakan juga watak utama dalam novel ini. Dengan jawatannya sebagai pengurus syarikat,
sudah tentu dia menguruskan syarikat ini sebaik mungkin untuk mencapai matlamat hingga berjaya. Elemen pengurusan dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran KMK bertujuan untuk menjadikan KMK sebagai satu subjek yang berdaya saing dan membolehkan pelajarnya menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau juga menetapkan bahawa dengan adanya penerapan elemen pengurusan dalam sastra ini makin menunjukkan kebolehpasaran yang lebih tinggi terhadap subjek KMK dalam sektor pendidikan ataupun pekerjaan, kerana elemen pengurusan dilihat sebagai satu nilai tambah untuk dipelajari pada masa hadapan. Seterusnya, dapatan kajian dari pandangan sudut teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme mencadangkan bahawa manusia membina pemahaman dan pengetahuannya sendiri tentang dunia di sekeliling dengan mengalami dan membuat refleksi ke atas pengalaman tersebut. Melalui hasil temu bual bersama responden 3 dan responden 4, mereka mengatakan sewaktu mula mempelajari aspek pengurusan, mereka sudah mendapat gambaran bahawa pengurusan merupakan satu proses di mana ia dapat menjadi satu acuan yang menjadikan sesuatu perkara atau tindakan itu lebih teratur dan terancang. Hal ini kerana mereka telah belajar beberapa aspek pengurusan secara umum sewaktu berada di tingkatan 5. Dalam pada itu, responden 5 pula menyatakan pemahamannya mengenai pengurusan lebih jelas memandangkan ayahnya seorang guru dan ayahnya pernah menceritakan kepadanya beberapa aspek pengurusan seperti aspek kepimpinan dalam menjalankan tugas, terutamanya apabila menggalas tugas sebagai ketua. Oleh itu, sewaktu diperkenalkan dengan aspek pengurusan, beliau sudah mendapat gambaran secara umum melalui penerangan guru serta dikaitkan pula dengan pengalaman sedia ada. Bagi responden 6 pula, aspek pengurusan merupakan aspek baru yang dipelajari olehnya. Apabila diperkenalkan dengan pengurusan, beliau menjadi cukup teruja memandangkan aspek ini hendak dilihat pula melalui teks yang dipelajari, iaitu novel SPDKL. Hal ini mendorong beliau lebih aktif di dalam kelas kerana teruja untuk mempelajari tajuk yang baru. Kesimpulannya, aspek pengurusan yang diterapkan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur membuka ruang lingkup pembelajaran baru kepada pelajar sekaligus memantapkan lagi subjek itu sendiri bagi kebolehpasaran subjek dari aspek pendidikan tinggi atau peluang pekerjaan. Dalam pada itu, aspek pengurusan yang ditonjolkan dalam karya sastra seperti novel SPDKL menunjukkan adanya proses silang ilmu antara aspek pengurusan dan juga nilai sastra itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.